Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan ruang dan peluang untuk sama-sama kita mempertingkatkan keimanan serta ketakwaan kita dan juga keilmuan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi pada malam ini, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita akan menyambung kuliah sirah nabawiyah kita yang akan saya mulakan pada malam ini berkenaan dengan asal usul orang Arab. Kalau dalam kuliah mukaddimah sirah yang lepas kita telah bercerita berkenaan dengan mengapa pentingnya kita belajar sirah nabawiyah dan juga apa kesilapan yang dilakukan oleh mereka yang belajar berkenaan dengan sirah nabawiyah. Pada minggu ini insya-Allah kita akan mulakan sedikit sebanyak perkenalan kita dengan asal usul keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang Arab. Dan keturunan Arab ini kalau kita lihat kepada sejarawan, ulasan para sejarawan, mereka akan mengatakan keturunan Arab ini boleh kita bahagikan kepada tiga kumpulan. Yang pertamanya al-Arabul Ba'idah. Kalau kita nak terjemahnya, Arab yang pupus. Arab yang dah pupus. Iaitulah kaum 'Ad, kaum Thamud. Itu mereka semua tu sebenarnya orang Arab. Keturunan Arab. Arab ni satu keturunan besar daripada keturunan, kalau dalam sejarawan sebutnya, Arab ni daripada Ya'rub. Ya'rub bin Qahtan. Dia ni berasal, kalau kita tengok sulalah, mana jalur keturunan dia ni daripada Nabi Hud, daripada Sam, daripada Nuh. Tu antara yang disebutlah. Ada yang kata bukan daripada Nabi Hud, ada yang kata terus mana keturunan, jalur keturunannya daripada Sam bin Nuh. Walaupun kita nak cerita, kita tak naklah bercerita berkenaan mana pandangan yang paling tepat, mana pandangan yang paling rajih. Sebab ni soal keturunan ni, ini merupakan pandangan para sejarawan lah. Mereka sendiri pun berselisih pandangan dalam hal nasab keturunan ini. Cuma kita nak ceritakan kelompok keturunan asal Arab ini. Yang pertamanya al-Arabul Ba'idah, Arab yang dah pupus, iaitulah meliputi kaum 'Ad, kaum Thamud dan pelbagai lagi. Jadi Umaim, Jurhum, Hadramaut, ni beramai lagi, banyak lagi lah, termasuk dalam kategori Arab yang dah pupus ni, al-Arab al-Ba'idah, yang telah lalu, yang telah pupus lama dah.
Baik, ada sedikit gangguan tadi. Al-Arabul Aribah. Saya dah ceritakan tadi. Okey, baik, saya ceritakan tadi berkenaan dengan Al-Arab Al-Aribah. Okey. Kita ada gangguan sedikit tadi, mechanical, technical. Baik. Usulul Arab. Kita mulakan baliklah. Kita mula balik. Asal usul Arab. Asal usul Arab. Baik. Arab ini saya sebut tadi ada tiga bahagian, tiga pembahagian yang dibuat oleh sejarawan. Yang pertamanya Al-Arab Al-Baidah. Arab yang dah pupus. Orang Arab yang lama yang betul-betul yang pure, yang dah pupus, yang lama punya. Mereka ini qabail Ad wa Thamud. Itulah kabilah-kabilah Ad, Thamud apa semua tu. Baik. Yang keduanya Al-Arab Al-Aribah. Al-Aribah ni orang yang pure, yang original Arab. Yang original Arab yang mengarabkan orang lain. Al-Arabul Aribah. Iaitulah yang al-munhadirah min sulbi Ya'rub bin Yashub bin Qahtan. Yang berketurunan daripada Ya'rub bin Yashub bin Qahtan ini. Dan juga dinamakan dengan Al-Arab Al-Qahtaniyah. Mereka ni banyak berada di Yaman, banyak berada di belah-belah selatan Jazirah Arab. Kalau kita tengok asal usul mereka ni banyaknya di belah, kalau sekarang ni kita tengok geografi Jabal Asir tu di selatan Arab Saudi, Yaman, Oman apa semua tu, itulah tempat asal usul mereka ni, Al-Arab Al-Aribah. Yang ketiga Al-Arab Al-Adnaniyah ataupun Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Arab Al-Musta'ribah. Apa maksud Musta'ribah? Musta'ribah ni maksudnya istaqarru fi biladil Arab wa hum min aslin akhar. Mereka ni sebenarnya bukan orang Arab, tapi mereka tinggal menetap di tanah air, di negara-negara Arab, di tempat-tempat orang Arab, dan mereka ni menjadi Arab. Dan mereka ni lah daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Kita pun tahu Nabi Ismail merupakan anak kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni bukan berketurunan Arab. Nabi Ibrahim ni dia ni bercakap disebut dalam sejarahnya bercakap bahasa Aramiyah ataupun bahasa Ibriyah. Dia ni baginda ni lahir di Iraq, duduk di Iraq. Daripada Iraq dia berhijrah ke Palestin, daripada Palestin pergi ke Mesir, daripada Mesir pergi balik ke Palestin, daripada Palestin pergi pula ke Mekah, ke Jazirah Arab, pergi hantar anaknya Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail inilah membesar bersama ibunya Hajar di Mekah tersebut, bercampur dengan Arab Jurhum yang datang daripada Yaman. Yang datang dari Yaman, akhirnya membentuk satu keturunan Arab yang disebut Al-Arabul Musta'ribah. Al-Arabul Musta'ribah. Ataupun dalam istilah kitab lain disebut Al-Arab Al-Adnaniyah. Al-Arab Al-Adnaniyah. Baik. Tu nak cerita sedikit sebanyaklah berkenaan dengan orang Arab. Apa maksud Arab tu sendiri? Persoalannya Arab ni maksudnya apa? Kalau kita sebut tadi, ada salah satu keturunan orang Arab ni daripada Ya'rub. Daripada Ya'rub bin Yashub bin Qahtan. Dan kalau kita tengok dalam kamus-kamus Arab sendiri, disebut arubar rajulu idza fasuha. Seorang lelaki itu telah arub. Dalam bahasa Arabnya arubar rajul. Seorang lelaki itu telah arub, mana telah fasih. Fasih berkata-kata, fasih bertutur. Ataupun a'rabal khatib, yakni bermakna afsahal khatib, mana orang yang berkhutbah itu telah a'rab, maknanya telah fasih berkata-kata. Itu maksud Arab. Dan Arab ni dalam maksud yang lain juga menunjukkan kepada al-badawah. Maknanya orang dulu bila nampak orang tu duduk di tempat-tempat kampung-kampung Arab Badui, Badui lah, kampung-kampung berpindah jenis, hidup berpindah randah ni, mereka namakan orang tu orang Arab. Tu antara asal usul perkataan Arab lah, asal usul maksud perkataan Arab disebut. Baik. Tapi walau bagaimanapun, kita jangan anggap orang Arab ni, Badui dia ni, seolah-olah orang Arab ni tak pernah ada tamadun langsung. Itu salah sebenarnya. Dalam sejarah ini disebut kaum Ad, kaum Thamud tu dulu pun orang Arab. Dan mereka ini disebut dalam Al-Quran
Mereka ni ada tamadun. Mereka ni Allah Subhanahu wa taala hantarkan nabi kepada mereka. Wa ila 'adin akhahum huda, pada kaum 'Ad Allah menghantar kepada mereka Nabi Hud. Wa ila Thamud akhahum Salihah, dan kepada kaum Thamud ni Allah hantarkan Nabi Saleh kepada mereka. Dan 'Ad ni, mereka ni apa kelebihan mereka ni? Mereka ni membina rumah-rumah yang hebat, besar-besar. Kadzabat 'adun mursalin إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. Mana Allah cerita kepada kita berkenaan dengan kaum 'Ad ini, betapa hebatnya mereka ni. Mereka bina rumah-rumah yang megah, yang besar-besar, hebat-hebat. Mereka ni bina kilang-kilang, masani' ni maksudnya kilang lah, masna'. Daripada perkataan masna', mana zaman dulu punya style kilang lah. Mana mereka ni ada industri, ada rumah besar. Hebatnya mereka ni. Bukan main-main, bukan kata Arab Badui ni duduk tak ada tamadun, berpindah randah, tak. Bukan, memang ada sebahagian Arab macam tu. Tapi nak ceritanya, jangan kita nampak Arab ni lekehnya mereka, itulah kehidupan mereka, tak. Asal usul mereka ni ada hadarah, ada ketamadunan juga. Bukan tak ada tamadun langsung. Itu cerita Arab 'Ad. Ada cerita Arab Thamud. Arab Thamud ni kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh ni Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran. Atutrakuna fima hahuna aminin fi jannatin wa 'uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Mereka ni ada kebun-kebun, ada ladang-ladang yang hebat. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, dan kamu ni mengukir pada bukit rumah-rumah yang tersergam indah. Mereka ni ada kemampuan, ada bakat, ada kebolehan nak mengukir batu-batu yang besar-besar di bukit-bukit tu. Mereka boleh ukir jadi rumah, jadi hiasan untuk rumah pula. Tu kehebatan kaum Thamud yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka ni bukan calang-calang. Sebab bila kita sebut, sebab saya bimbang takut bila kita sebut Arab ni orang Arab Badui, asalnya Badui, kita nampak macam seolah-olah tak ada tamadun langsung. Mereka ni dulu, sejarah mereka ni hebat juga, ada tamadun mereka. Cuma kalau cerita kaum 'Ad, kaum Thamud tu mereka telah pupus, ditelan oleh zaman. Mana dah habis dah, hancur dah, tak ada dah generasi mereka tu. Mereka itu dah termasuk dalam Al-Arab Al-Ba'idah. Kemudian Al-Arab Al-Aribah, dan kemudian Al-Arab Al-Musta'ribah ataupun Al-Arab Al-Adnaniyah. Baik. Kita nak ceritakan kat sini, Al-Arab Al-Musta'ribah lah. Bukan Al-Arab Al-Ba'idah. Al-Arab Al-Aribah tu, tu dah tak perlulah kita panjang lebar bercerita tentang mereka, sebab kita nak cerita pasal yang dekat dengan kita ni, Al-Arab Al-Musta'ribah. Arab yang Musta'ribah ni yang orang yang bukan asal Arab tapi tinggal di tempat-tempat Arab. Yang bermula dengan kedatangan Nabi Ismail ke Mekah. Dan Nabi Ismail bercampur gaul dengan kabilah daripada Yaman, Jurhum, Yaman. Dan akhirnya membentuk satu keturunan yang besar. Nabi Ismail sendiri ada 12 orang anak. Dan daripada keturunan Nabi Ismail inilah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita semua maklum Nabi Ismail ini merupakan, maknanya kalau kita asal usul keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, bila kita nak cerita tentang keturunan Nabi Muhammad, kita tahulah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Macam-macam lagi lah. Kita tahu keturunan tu bin sampai ke Adnan. Dan kalau kita tengok daripada Adnan ini ada juga bin sampai ke Ismail. Cuma kita nak cerita dalam kitab-kitab sejarah, pandangan para ulama disebut nasab yang sahih setakat sampai ke Adnan sahaja. Nasab Nabi Muhammad yang sahih, maksud sahih kat sini bukan kata nasab Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ismail itu tak sahih, tak. Nasab yang sahih maksudnya yang betul nama tu, nama keturunan tu.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay Kilab semua tu sampai ke Adnan tu sahih, dibuktikan betul. Di ataupun disebut oleh para ulama muttafaqun alaih, mana disepakati keturunan tu sampai ke Adnan. Tetapi daripada Adnan nak sampai kepada Nabi Ismail itu diperselisihkan nama-nama bapa tu. Nak sampai Adnan bin apa sampai ke Ismail itu menjadi perselisihan. Kerana tidak ada disebut pada seorang ulama sejarawan sebut tidak ada bukti-bukti yang jelas nama-nama tu disebut. Cumanya memanglah kalau kita buka kitab Sirah Ibn Ishaq ada sebut jalur tu sampai ke Nabi Ismail. Tapi nak cerita kat sini mana itu tak diyakini kesahihan nama-nama yang disebut itu. Cumanya kita yakinlah, kita yakin Nabi Muhammad ni berketurunan daripada Nabi Ismail. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri sebut. Mana dia ni anak keturunan Nabi Ismail. Nabi Muhammad SAW sebut, Inna Allah astafa kinanata min Ismail. Allah Subhanahu Wa Taala memilih Kinanah daripada Ismail. Mana daripada keturunan Nabi Ismail ini Allah pilih Kinanah. Kemudian Thumma astafa, kemudian wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah pilih Quraisy daripada Kinanah ini. Mana daripada Nabi Ismail Allah pilih Kinanah. Daripada Kinanah ni Allah pilih Quraisy. Daripada Quraisy ni pula Allah pilih wastafa Bani Hashim min Quraisy. Allah pilih pula Bani Hashim daripada Quraisy. Banyak-banyak anak beranak dia, kabilah-kabilah yang ada Allah pilih pula Bani Hashim. Dan daripada Bani Hashim Rasulullah sebut wastafani min Bani Hashim. Allah pilih aku daripada Bani Hashim. Bani Hashim kita tahu, Bani Hashim saja. Hashim ni ada ramai anak. Ada ramai anak. Kita pun tahu orang Arab dulu dia ramai anak. Dia bukan macam kita zaman kita sekarang ni 1, 2, 3 orang anak. Dia ramai. Nabi Ismail sendiri 12 orang anak. Daripada 12 ni pecah pula. Seorang tu pula belah-belah anak. Pecah lagi. Mana Rasulullah SAW nak cerita kepada kita, mana baginda Rasulullah memang daripada keturunan Nabi Ismail. Cumanya saya sebut tadi, keturunan yang sah daripada Nabi Muhammad sampai ke nasab Adnan sahaja. Daripada Adnan sampai ke Ismail diperselisihkan di kalangan para ulama tentang nama-nama bapa-bapa tu. Nak sampai kepada Nabi Ismail. Baik. Bila sebut Quraisy, Quraisy ni siapa? Bila Rasulullah sebut wastafa Quraisy min Kinanah. Kita pun tahu bangsa Quraisy. Allah sendiri sebut dalam Al-Quran li'ila fi Quraisy. Quraisy ni siapa? Kalau kita tengok dalam silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW, tak ada pun nama Quraisy. Quraisy ni mewakili siapa? Kalau kita tengoklah. Kalau kita belajar, tak ada pun nama Quraisy dalam silsilah keturunan Nabi Muhammad. Habis tu Rasulullah sebut Allah pilih Quraisy daripada Kinanah. Allah pilih Kinanah daripada Ismail. Allah pilih Quraisy daripada Kinanah. Allah pilih Bani Hashim daripada Quraisy. Allah pilih aku daripada Bani Hashim. Baik. Quraisy ni siapa? Quraisy ini nama dia sebenarnya bukan Quraisy. Quraisy ni gelaran. Gelaran kepada seorang lelaki keturunan yang menjadi untuk nenek Nabi Muhammad SAW yang bernama An-Nadhr. An-Nadhr. Kenapa dinamakan Quraisy? Banyak sebablah disebut. Yang mana satu yang lebih sahih wallahu a'lam. Cumanya disebut banyak. Ada yang cerita kenapa dinamakan Quraisy. Quraisy ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab bermaksud ikan jerung. Ikan jerung tu nama Quraisy. Habis tu orang Arab ni duduk kat Mekah, padang pasir. Macam mana pula ikan nama jerung tu boleh ada pada nama Nadhr ni? Nadhr ni diberikan julukan ikan jerung. Jerung ni kenapa? Adalah yang sebut kerana pada suatu ketika pernah An-Nadhr ni keluar naik kapal, tiba-tiba melompat, ikan jerung ni melompat masuk ke atas kapal tersebut dan semua orang bertempiaran lari takut. Tetapi An-Nadhr ini lah yang dia baling anak panah kena ikan tu mati, dah dia potong pula ikan tu bawa balik. Nak ceritanya beraninya An-Nadhr ni. Itu satu riwayat lah. Kesahihannya wallahu a'lam.
Wallahu alam kesahihannya. Oleh sebab itu disebut, sebab itulah dia dinamakan Quraisy. Ada yang sebut dia dinamakan Quraisy kerana dia ni mengalahkan kabilah-kabilah Arab pada zamannya. Dialah yang paling hebat, paling berjaya mengalahkan kabilah-kabilah Arab pada zamannya. Seolah-olah sebab itulah dia diberikan julukan Quraisy. Sebab ikan jerung ni dia makan semua ikan-ikan lain. Ikan-ikan lain semua kena makan dengan ikan jerung ni. Jadi sebab itulah diberikan perumpamaan kepada An-Nadr ini dengan Quraisy. Itu satu pandangan. Tapi ada pandangan lain sebut sebenarnya Quraisy diberikan nama Quraisy kerana Quraisy itu sendiri dalam bahasa Arab bermaksud at-tajmi', at-taqdish bermakna at-tajmi'. Oleh kerana dia ni berjaya menyatu padukan kabilah Arab pada zamannya, maka dia ni digelar sebagai Quraisy kerana dia berjaya menyatukan. Perkataan at-taqdish bermakna at-tajmi'. Itu salah satu pandangan. Pandangan yang lain, banyak pandangan lah. Pandangan yang lain, dia kata at-taqarish dalam bahasa Arab bermaksud at-tijarah. At-taqarish bermaksud at-tijarah. Qarasha yaqrushu qarshan bermakna kasaba. Kasaba wa jama'a wa dham. Boleh jadi juga dinamakan Quraisy kerana pada zamannya beliau memulakan inisiatif pergi berdagang, berniaga ke Syam. Mungkin. Ini saya nak cerita ni pandangan-pandangan oleh para ulama sejarawan lah. Kenapa Quraisy tu? Daripada mana nama Quraisy tu datang? Walhal dalam keturunan Nabi Muhammad SAW tak ada pun nama tok nenek Nabi Muhammad tu nama Quraisy. Baik. Jadi Quraisy ni sebenarnya dinisbahkan kepada An-Nadr, salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Baik, tu antara sebab-sebab lah kenapa nama tu lekat pada An-Nadr, Quraisy. Baik. Kemudian kita pergi kepada Adnan. Adnan ni kalau An-Nadr ni atas pada Adnan. Atas pada Adnan. Baik, Adnan ni kenapa Adnan? Adnan ni orang yang paling hebat juga dalam susur galur keturunan Nabi Muhammad SAW. Nak ceritanya panjang jugalah. Nak cerita satu-satu keturunan Nabi ni panjang. Cuma Adnan ni kalau kita tengok apa maksud Adnan. Adnan ni bermaksudnya al-iqamah fi makanin muayyan. Dia al-iqamah mana menetap di tempat yang tertentu. Di tempat yang tertentu. Dalam sejarahnya disebut kabilah-kabilah Arab dulu bertebaran. Dan pada zaman Adnan ini dia berjaya menetap di satu tempat, iaitulah di Mekah. Mana dia berjaya mengembalikan kebanyakan orang ini tinggal menetap di Mekah. Itu antara sebab dinamakan Adnan. Adnan ni juga kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dalam Al-Quran. Jannatu Adnin. Allah sebut. Nak ceritanya asal perkataan Adnan tu. Adan. Itu maksud al-iqamah fi makanin muayyan. Ataupun dalam bahasa Aramiyah disebut Adan. Adan ini kalau orang Inggeris diterjemahkan Jannatu Adan ini Garden of Eden. Eden ni dalam bahasa Aram, bahasa Iraq lama disebut sebagai al-halawah, yang manis, syurga yang manis. Jannatu Aden. Itu antara maksud-maksud lah. Kita tak nak pergi lebih lanjut pada maksud-maksud keturunan Nabi Muhammad SAW ini. Cuma nak ceritanya asal usul tadi. Asal usul keturunan Nabi Muhammad SAW. Baik. Kita pun tahu Nabi Muhammad ini, kita mulakanlah dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tu kita cerita sedikit sebanyak asal usul tadilah. Quraisy tu siapa, Adnan tu siapa. Kemudian kita mulakan dengan Ibrahim, Ismail. Nabi Ibrahim kita tahu dia ni tadi saya dah sebut tadi berasal daripada Iraq. Berasal daripada sebuah kampung di Iraq. Kemudian beliau baginda berhijrah ke Palestin. Kemudian baginda berhijrah ke Mesir. Dalam perjalanan semua penghijrahan ini dia baginda berdakwah. Dalam perjalanan ke Mesir ini baginda bersama-sama dengan isteri baginda Sarah. Ini disebut dalam sejarah lah. Baginda bersama dengan isteri baginda Sarah ketika itu pergi nak melintas masuk ke sempadan Mesir. Dan di Mesir ketika itu disebut ada seorang raja yang betul-betul
disebutlah mata keranjang. Mana suka cari wanita-wanita cantik. Dia ada mata-mata dia melaporkan wanita-wanita cantik masuk sempadan negara. Contohnya. Lalu Sarah ini dipanggil. Dipanggil. Dan kita tahulah macam cerita tu macam-macam lah. Cerita apa Nabi Ibrahim apa Nabi Ibrahim apa disebut mana menyembunyikan, tak beritahu identiti baginda. Jadi bila ditanyakan, kamu siapa? Baginda menjawab, saudara kepada Sarah. Kerana pada zaman tersebut kalau jawab suami pada Sarah, oleh kerana raja ni dia kaki perempuan, nak cari perempuan yang lawa-lawa. Jadi bila kalau sebut suami, dia akan dibunuh. Zaman-zaman tu punya cerita lah disebutnya dalam sejarah. Maka Nabi Ibrahim jawab, ni aku ni saudara kepada Sarah. Adakah itu menipu? Tidak menipu sebenarnya. Kita semua ni saudara kerana kita berasal daripada satu keturunan Nabi Adam AS. Itu asalnya saudaranya lah. Kalau ikut maksud yang jauh. Tapi sebenarnya Nabi Ibrahim ni suami. Baik. Kita nak singkatkan cerita, tak nak pergi pada detail lah. Apa cerita yang berlaku itu. Akhirnya Raja Mesir ini, pada zaman dulu Raja Mesir ini dipanggil Fir'aun. Fir'aun ni bukan kata raja, nama raja. Itu gelaran kepada raja-raja yang memerintah Mesir. Sebab itulah Nabi Musa pun zaman dia berdepan dengan Fir'aun. Nama Fir'aun tu adalah nama-nama dia. Bukan kata Fir'aun ni nama raja pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Ibrahim, nama rajanya memanglah nama rajanya lain, tapi semuanya mendapat gelaran digelar sebagai Fir'aun. Jamaknya Fara'inah. Baik. Lalu raja ni kita tahu dah. Cerita apa saya yakin para pendengar semua dah dengar dah cerita-cerita ni. Bagaimana raja ni akhirnya tidak berjaya mengapa-apakan Sarah, karena akhirnya beliau menghadiahkan Siti Hajar kepada Sarah. Hajar kepada Sarah. Hajar ni dalam sejarahnya disebut, kalau kita biasa dengar, dia ni hamba pada Raja Mesir. Kalau kita baca lebih lanjut, sebenarnya Hajar ni bukan hamba. Bahkan disebut dalam sejarah buku-buku sejarah pun sebut, Hajar ni asalnya anak kepada salah seorang pemimpin Mesir, Fir'aun Mesir. Ibnatu Fir'aun min fara'inati Mesir. Dia ni anak perempuan pada Fir'aun Mesir, mana pemerintah Mesir yang ada ketika itu. Salah seorang anak perempuan. Dan dia ni berkahwin dengan salah seorang raja di Mesir juga. Raja di Mesir. Dan sejarah yang disebut ini adalah dicatat daripada perbualan Amr bin Al-As yang dihantar, yang ketika itu menjadi gubernur Mesir, diceritakan dalam sejarah ni, dia bercakap dengan orang Mesir cerita. Ni kisahnya. Jadi Hajar ni kisahnya salah seorang anak perempuan daripada pemerintah Mesir, berkahwin dengan salah seorang raja-raja di Mesir, dan berlaku pergaduhan antara raja-raja ni. Akhirnya dia ni ditawan. Suaminya dibunuh dan dia ditawan. Dan dijadikan hamba. Itu kisahnya. Walau bagaimanapun kita tak nak pergi pada lebih detail lah. Saya tahu kalau kita pergi lebih detail, semua akan mengantuk lah. Sejarah-sejarah ini semua akan mengantuk. Baik. Kemudian Hajar ini dihadiahkan kepada Sarah. Sarah akhirnya memberikannya kepada Nabi Ibrahim AS. Lalu Nabi Ibrahim mengahwini Hajar. Kemudian daripada Hajar ini lahirlah Nabi Ismail. Baik. Nabi Ismail ini dengan Hajar ini, kita tahu Nabi Ibrahim dengan Sarah tak ada anak masa tu. Tiba-tiba bila Hajar diberikan kepada Nabi Ibrahim mengahwini Hajar, dapat Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan anak kepada kedua-dua pasangan ini, Nabi Ibrahim dan Hajar ini, seorang anak lelaki nama Ismail. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, adalah disebut dalam riwayatnya Siti Sarah ni datang perasaan cemburu dan sebagainya, macam-macam lah. Kita tak nak cerita lebih lanjut keadaan benda-benda tu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim bawa Hajar pergi ke satu tempat yang tandus ketika itu, yang tak ada seorang pun duduk kat situ. Itulah Mekah tu. Mekah tu dulu disebut tanah tinggi sikit je. Tanah tinggi sikit.
ada satu pohon kecil sikit dekat situ, tak ada orang. Orang pun tak ada. Air pun tak ada, orang pun tak ada. Tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam tinggalkan Nabi Ismail di situ. Di situ. Maka kita pun tahu, nak cerita sejarahnya panjanglah, nak cerita sejarahnya kita pun tahu macam mana perbualan Hajar dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar bersama anaknya Nabi Ismail di situ. Akhirnya Hajar ini berjaya menjumpai air, berjaya menjumpai air yang Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan daripada telapak kaki Nabi Ismail, yang akhirnya diberi nama dengan Zamzam. Zamzam disebut Zamzam ni bermakna al-kathrah wal ijtima', banyak dan terkumpul, banyak dan terkumpul. Ataupun dalam riwayat yang disebut bila Siti Hajar bila dia nampak air tu mancuk-mancuk keluar, dia pergi ambil pasir, dia buat macam nak sekat air tu, nak sekat air tu daripada pergi ke tempat lain, daripada kering lah. Kita tahulah dekat pada pasir tiba-tiba air keluar, kalau tak jaga boleh jadi air tu kering lama-lama. Jadi dia buat kawasan, dia kumpulkan air tu. Itulah dia maksudnya Zamzam. Baik. Kemudian kita pun tahu Nabi Ismail akhirnya membesar di Mekah bersama dengan Siti Hajar, ibunya Hajar. Siti ni perkataan orang Melayu kita ni biasa kita panggil. Kita memuliakan orang Arab ni bila Sayyidati asalnya, Sayyidati. Mana kalau kita bahasa Melayu ni nak terjemahnya puan lah. Kita penghormatan, satu penghormatan kepada seseorang. Sebab tu kita kalau kita tengok orang Melayu ni panggil isteri tokoh-tokoh wanita ni Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Aisyah, Siti Khadijah. Walhal orang Arab kalau kita tengok buku-buku Arab disebut Hajar je, disebut Sarah, disebut Hajar, disebut Aisyah, disebut Khadijah. Baik. Kemudian Hajar ni kita tahulah dia membesarkan Nabi Ismail bersama dengan beliau di Mekah itu, dan Allah takdirkan satu kabilah daripada Yaman ini datang. Satu kabilah daripada Yaman, Jurhum, kabilah Jurhum ni datang. Tiba-tiba mereka ni nampak burung berlega-lega di udara. Orang Arab dulu bila dia pergi ke satu kawasan yang tandus, bila dia berjalan tengah padang pasir, bila dia nampak ada burung berterbangan di udara berpusing-pusing, maknanya mereka ni berterbangan setempat, maka mereka tahu di situ ada air. Di situ ada air. Maka daripada situlah mereka mencari tempat tersebut, jumpalah Siti Hajar, dan juga Nabi Ismail di situ, yang kecil. Dan akhirnya mereka minta izin daripada Hajar ini untuk tinggal menetap di situ. Akhirnya mereka lah menjadi jiran kepada Nabi Ismail dan juga Siti Hajar ini. Nabi Ismail akhirnya membesar dalam kabilah tersebut bersama-sama dengan mereka, berkahwin dengan mereka. Dan kita pun tahu mereka ni asalnya bukan orang Arab. Sedangkan kabilah Jurhum yang datang daripada Yaman itu asalnya orang Arab, mereka ni orang Arab. Maka dari situlah berlakunya percampuran bahasa. Daripada situlah disebut Al-Arab Al-Musta'ribah. Daripada situlah dikelompokkan dalam sejarah, itulah Al-Arab Al-Musta'ribah. Datuk mereka ialah Nabi Ismail. Baik, Nabi Ismail ini berkahwin dengan salah seorang anak perempuan ketua kabilah tersebut. Dan kita pun tahu Nabi Ibrahim akhirnya datang melawat Nabi Ismail. Kadang-kadang kita ni dimomokkan dengan cerita-cerita seolah-olah Nabi Ibrahim ni berlaku zalim kepada Siti Hajar, kepada Ismail, seolah-olah Nabi Ibrahim tak datang melawat langsung. Padahal dalam sejarahnya Nabi Ibrahim ini selepas baginda tinggalkan isterinya Siti Hajar, Nabi Ismail ini di Mekah, baginda melawat mereka. Yang tercatat dalam sejarah, dalam kitab-kitab disebut 4 kali selepas itu. 4 kali. Walaupun baginda balik semula ke Palestin, berdakwah di Palestin bersama dengan Siti Hajar, bersama dengan Siti Sarah, baginda tetap datang melawat. Cumanya lawatan tu tak boleh lah sebulan sekali, setahun sekali pun tak boleh sebab jauh. Palestin dengan
dengan tanah Arab Mekah tu bukannya dekat, jauh. Jadi disebut dalam sejarahnya ada 4 kali. Selepas daripada peristiwa Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di Mekah, ada 4 kali baginda Nabi Ibrahim pergi melawat. Antara yang disebut dalam sejarahnya bila masa dia melawat, banyaklah. Yang pertamanya disebut dalam sejarahnya bila Nabi Ibrahim datang melawat Nabi Ismail selepas Nabi Ismail berkahwin. Selepas Nabi Ismail berkahwin dengan anak perempuan ketua kabilah nama Mudad. Dan ketika itu isteri Nabi Ibrahim iaitu Siti Hajar, ibu kepada Nabi Ismail telah meninggal dunia. Mana ibu Nabi Ismail dah meninggal dunia. Nabi Ismail pula berkahwin dengan anak perempuan ketua kabilah Mudad bin Amr. Mana kabilah Jurhum ini. Lalu bila Nabi Ibrahim sampai di Mekah ini, Nabi Ibrahim pergi ketuk rumah. Yang disebut sebagai rumah Nabi Ismail. Tak jumpa Nabi Ismail. Jumpa seorang perempuan yang mengaku sebagai isteri kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim, orang tua lah masa tu, dia dah tua. Dia tanyakan kepada wanita ini, macam mana keadaan kehidupan kamu bersama dengan Ismail. Lalu tengok tuan-tuan, perempuan, sidang pendengar rahmat Allah sekalian, wanita ini, kalau kita lah, orang yang kita tak kenal, tiba-tiba datang berjumpa dengan kita. Dia tanyakan keadaan kita. Apa yang kita nak jawab? Kalau kita lah, kita tentunya kita akan menyembunyikan kedaifan kita, kelemahan kita buat pertama kali. Sebab kita baru jumpa orang ni. Tapi tidak berlaku kepada isteri Nabi Ismail. Bila Nabi Ibrahim tanya, macam mana kehidupan kamu bersama Ismail? Dia ceritalah, hidup susah, macam-macam lah. Ekonomi meleset, tak ada duit, macam-macam dia cerita. Macam mana dia cerita kesusahan. Bila dia cerita begitu, maka Nabi Ibrahim pun pesan kepada wanita ini, perempuan ini, menantu dia ni. Dia kata kalau Ismail balik, bagi tahu dia suruh tukar bendul pintu. Ni semua maklumlah cerita tu. Lalu bila Nabi Ismail balik, bila diberitahukan kisah tersebut, lalu Nabi Ismail pun fahamlah. Mana ayahnya, bapanya suruh ceraikan isteri ni. Adalah sebab-sebabnya kenapa. Maka Nabi Ismail menceraikan isteri beliau, akhirnya berkahwin dengan perempuan lain. Dan berlaku lagi ziarah seorang ayah kepada anak. Datang lagi ziarah kali kedua. Jumpa dengan perempuan lain pula, tanya pula keadaan. Macam mana kehidupan kamu bersama dengan Ismail? Perempuan ni jawab, alhamdulillah. Perempuan ni bercakap, menceritakan dalam keadaan kesyukuran, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Walaupun Nabi Ibrahim tahu itu hidup di Mekah ni apa dah sangat. Di Mekah nak buat apa? Kilang-kilang tak ada, industri tak ada. Masa tu sekadar mana cari makan apa yang ada jelah. Tapi perempuan ni jawab dengan begitu baik. Maka Nabi Ibrahim jawab, pesan kepada perempuan ini, bila Nabi Ismail balik, bagi tahu dia suruh kekalkan bendul pintu tu. Bendul pintu, itu maksud yang disebut atabatul bab. Atabah ni bendul lah. Zaman dulu ni cerita pasal bendul ni sebenarnya kalau kita orang Melayu pun kita ada banyak jumpa. Kalau contohnya kita langkah bendul. Kita jumpa langkah bendul. Kalau perempuan tu kakak tak kahwin lagi, tiba-tiba adik perempuan kahwin dah. Orang Melayu sebut langkah bendul. Bendul juga kita jumpa dalam adat orang Melayu disebut lurus bendul. Orang kau ni lurus bendul betul. Sebab kita tahulah bendul pintu ni lurus. Tak ada bendul pintu ni yang sengit-sengit, tak ada. Bendul pintu mesti lurus. Bendul. Dan ada juga dalam adat orang Melayu ni disebut kalau satu rumah itu tak ada orang perempuan, tak ada orang lelaki, kalau ada tetamu lelaki, maka tetamu lelaki ni kena duduk di bendul pintu, jangan masuk ke dalam. Kena duduk di bendul pintu. Biar kaki tu mana duduk, ada bendul pintu, kaki tu kat luar. Kaki kat luar rumah. Badan tu duduk atas bendul pintu. Tu nak ceritanya perkataan bendul ni. Perkataan bendul ni banyak dalam disebut zaman dululah. Zaman kita sekarang ni mungkin budak-budak muda ni tak kenal lah bendul tu apa. Tak kenal, bila sebut bendul pintu ni tak tahu. Bendul pintu ni
kayu panjang yang berada di bawah di pintu tu, belah bawah tu. Belah bawah tu, pintu kita nak masuk, nak langkah pintu tu, itulah bendul. Kalau yang tak tahulah. Kalau yang dah tahu tu, alhamdulillah lah. Tu ceritanya. Baik, tu lawatan Nabi Ibrahim kali yang kedua. Baik, lawatan Nabi Ibrahim kali yang ketiga. Kali yang ketiga disebut Nabi Ibrahim bila dia dia melawat Nabi Ismail ini, dia pergi ada masalah internet sikit. Baik, Nabi Ibrahim pergi melawat ketika mana Nabi Ismail ini dah besar, dan Nabi Ibrahim membina Kaabah bersama dengan Nabi Ismail. Lawatan yang ketiga. Dan ada lagi lawatan yang keempat, bahkan disebut lagi banyak sebenarnya lawatan. Yang kita sebut ni hanya sikit. Tu tak masuk lagi lawatan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail ketika nama Nabi Ismail kecil, sebelum Nabi Ismail berkahwin. Disebut dalam Al-Quran. Walaupun sebagian ulama kata tu bukan Nabi Ismail, Nabi Ishaq, tapi sebenarnya lebih rajih yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disembelih adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishaq. Sebab Nabi Ismail ni abang kepada Nabi Ishaq. Antara mereka ni ada 13 tahun perbezaan umur. Disebut dalam sejarah 13 tahun perbezaan umur. Dan dalam surah As-Saffat Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan penceritaan tentang perintah penyembelihan anak ini. Kemudian lepas tu Allah ceritakan fabasyarnahu bi Ishaq. Mana lepas Allah ceritakan fabasyarnahu bi ghulamin halim, kami berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang anak lelaki yang baik. Allah ceritakan pula falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Allah ceritakan tentang kisah penyembelihan itu sampai akhirnya, tiba-tiba dah habis kisah penyembelihan itu, barulah Allah Subhanahu Wa Taala sambung pula dengan cerita wa basyarnahu bi Ishaq. Kami berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim dengan Ishaq. Maka sudah pastinya cerita yang pertama itu bukan berkaitan dengan Nabi Ishaq. Tu antara hujah yang kuatlah yang diberikan oleh para ulama. Kenapa anak yang diperintahkan untuk disembelih itu bukan Nabi Ishaq, walaupun sebahagian terutamanya kitab-kitab Yahudi, kitab-kitab ahli kitab sebut yang diperintahkan untuk disembelih itu Ishaq. Tapi sebenarnya lebih rajih ialah Ismail. Baik. Tu kisah sedikit sebanyaklah perjalanan Nabi Ibrahim pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Nabi Ismail. Azan pun telah berkumandang. Nanti lepas ni kita akan berceritakan berkenaan dengan suasana orang Arab jahiliyah ketika mana kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan pengenalan hari ini pada malam ini berkenaan dengan asal usul orang Arab, tentang sedikit sebanyak sejarah keturunan susur galur keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memberikan manfaat kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan pada minggu akan datang kita akan sambung berkenaan dengan latar belakang masyarakat Arab ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada tersalah kata, tersilap bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.